Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi kita di kelas yang ke-9. Hari ini 9 Februari 2021, hari Selasa. Kelas terakhir sebelum kamu cuti tahun baru Cina. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan belajar 3 istilah baru, iaitu laju, halaju, pecutan. Jadi hari itu untuk bab 1 kamu ada belajar kuantiti terbitan kan, bagaimana laju itu boleh diterbitkan daripada panjang bahagi masa kan. Jadi hari ini kita akan tengok secara detail lah. Okey, apa beza laju dengan halaju, dan yang terakhir adalah pecutan. Dan kita akan belajar juga cara menggunakan rumusnya lah untuk menyelesaikan masalah. Okey, baik. Tengok contoh di sini dibagi bacaan meter laju. Kalau kamu naik kereta, kamu tengok di dashboard itu ada jarumnya kan. Kalau yang kereta model lama ada jarum. Maksudnya kalau tidak bergerak kosong. Bila kamu sudah tekan pedal minyak, bergerak dia sudah meningkatkan. Mungkin dah 30 km per jam, 40. Makin kamu tekan minyak lagi laju kan. Bila makin laju, makin bacaan meter makin tinggi lah. Tapi kalau kereta yang sudah canggih tu sekarang digital. Kalau kamu beli Honda Civic baru ke, Honda Civic FD ke, okay. Jadi kalau digital lagi senang lah, dia terus bagi bacaan. Tapi kalau yang jarum ni kamu nak tengok lah bacaan. Tapi hati-hati, jangan melebihi 110 km per jam bagi lebuh raya, nanti disaman. Okey, baik, kita tengok sini ya. Bacaan meter laju, kalau malar maksudnya tetap. Kamu tekan pedal minyak, contoh dari 0 sampai ke 80 km per jam. Kamu pun teruskan perjalanan dengan 80 juga, stay 10 minit. 80 km contohlah di highway lah, senang. Kalau di jalan kampung susah juga nak dapat maintain kan. Contoh di lebuh raya, kamu tekan pedal minyak 80 km per jam, sama saja mendatar selama 10 minit contoh. Jadi bila tiada perubahan meter tadi, okey, itu dipanggil halaju seragam. Halaju seragam. Bila tetap sama saja jarum meter itu tak berubah. Bukan kata kosong selamanya, bukan. Kalau 30 sepanjang perjalanan. Okey. Walaupun agak susah, ni contoh sajalah. Okey, bagaimana pula kalau berubah? Okey, bila berubah saja, contoh asalnya 30. Okey, tiba-tiba kamu rasa lambat kan, nak cepat sampai ke destinasi, kamu tekan pedal minyak banyak sikit dan meter kamu berubah daripada 30 pergi 100 km per jam. Bila berubah sahaja jarum meter kamu tadi, bermaksud sudah berubah halajunya. Jadi halajunya sudah tidak seragam. Bila sudah berubah halaju, kalau halaju tu makin meningkat, bermaksud kamu sudah mengalami pecutan, ataupun kereta itu sudah mengalami pecutan. Andai kata kalau dari meternya 100 kepada 30, ataupun membrek secara tiba-tiba, meter itu menurun daripada 100 ke 30, itu bermaksud halajunya juga tidak seragam dan juga halaju itu sudah berkurang. Bila berkurang, kita panggil pecutan juga, cuma ada istilahnya kita panggil nyah pecutan, iaitu pecutan berkurang. Jadi kita akan tengok satu persatu lah rumusnya nanti ya. Biasanya nyah pecutan tadi nilainya adalah negatif lah, sebab menunjukkan ia berkurang. Okey, baik. Ni ada gambar kereta merah di sini ya. Okey. Andaikan arah ke kanan sebagai positif. Okey, sebabkan di sini rumus ini ada yang melibatkan sesaran, jadi mesti ada arah kan. Jadi kita anggap saja bergerak ke kanan adalah positif. Okey. Untuk kereta merah ini kita tengok pada masa 0 saat. Okey. Tak bergerak kan. Okey, bila sudah sampai 1 saat, kereta merah ini jaraknya sudah dapat 20 meter. Pada masa yang kedua ataupun 2 saat, pun masih lagi 20 meter juga. Maksudnya pertambahan jarak ini adalah seragam. Bila pertambahan jarak adalah seragam, ini kita boleh katakan kereta ini mengalami halaju seragam. Kerana
kadar perubahan sasaran adalah sama. Kalau kamu nak cari dia punya selang ini, jarak ini semua sama. 20, 20, 20. Jadi kadar perubahan sasaran adalah sama. Jadi kadar perubahan sasaran sebenarnya adalah mewakili hal laju. Bila sebut kadar bermaksud sasaran bahagi masa. Jadi hal laju adalah sasaran bahagi masa. Kita tengok rumusnya. Okey, baik. Bagaimana pula kalau perubahan ini ataupun kadar perubahan ini semakin, kita tengok di sini ya, contoh 20 meter dari 0 hingga 1 saat, tapi bila 1 saat ke 2 saat dia punya jarak sudah bertambah. Okey, baik. Ada yang confused. Cikgu sebut jarak, cikgu sebut sasaran. Disebabkan arahnya satu arah sahaja, ini untuk jarak ini kita boleh panggil juga sasaran sebab dia sama. Sebab satu lintasan yang sama. Jadi dia tiada bengkak-bengkok kan ataupun simpang dan sebagainya. Jadi jarak akan jadi sama dengan sasaran sebab dia lurus sahaja. Sama sajalah kiri ke kanan. Okey. Cuma untuk jarak ia tiada arah. Sasaran tiada arah lah ke kanan. Itu bezanya. Okey, kita tengok di sini 30 meter daripada kereta birunya, daripada 1 saat ke 2 saat 30 meter. Jadi kadar perubahan sasaran semakin bertambah. Kenapa makin bertambah? Sebab sasarannya 30. Kalau kita sudah meningkat dari 20 sudah jadi 30. Bila makin meningkat maksudnya kadar perubahan sasaran juga akan bertambah. Jadi bila kadar perubahan sasaran bertambah, bermaksud hal laju juga bertambah. Logiklah, contoh 1 saat dekat kamu pergi, 2 saat tu terus jauh. Maksudnya laju kan. Maksudnya cuma di istilah sini bila melibatkan sasaran kita panggil hal laju. Ikut soalan lah. Kadang-kadang kalau soalan tu bagi jarak, suruh kira laju. Kadang-kadang dia bagi hal laju, kita tengok sasarannya lah. Okey. Dan sasaran juga boleh jadi sama dengan jarak bila pada lintasan yang sama ataupun arah yang sama. Tidak masalah. Okey, baik. Nilainya sajalah magnitude, cuma arah yang berbeza. Jarak tiada arah, sasaran ada arah. Mungkin kamu sudah confused. Okey, baik. Seterusnya kita tengok bagaimana pula dengan ini. Pada kereta yang terakhir ini, pada T1 0 saat, okey, untuk T yang kedua 1 saat, okey, jaraknya 30, jauh. Tiba-tiba untuk T yang daripada 1 ke 2 ni, mungkin dia terbrek sedikit, pendek saja jaraknya pergi. Okey, maksudnya ada sesuatu yang berkurang di situ kan. Okey, yang berkurangnya adalah kadar perubahan sasarannya berkurang. Bila kadar di sini maksudnya sasaran per masa lah. Okey. Bila sasaran per masa sudah berkurang, bermaksud hal lajunya sudah berkurang. Okey, baik. Seterusnya. Okey, inilah yang cikgu sebut rumus-rumusnya. Okey, untuk laju, definisinya ialah kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak. Untuk laju, kadar perubahan jarak, biasa kita akan buat hal laju simbol yang sama, V. Okey. Kadar perubahan jarak. Okey. Kadar bermasa-masa, per masa lah. Kita ambil jarak per masa. Okey, jarak simbolnya D kan. D per masa adalah T. Okey, ini simbol bukan unit. Hati-hati, ini adalah simbol. Simbol. Okey, baik. Bukannya unit. Okey, untuk unit, jarak macam panjang kuantiti asasnya, jadi jarak dia punya unit antarabangsanya ialah meter lah. Okey, manakala masa adalah saat. Sebab itulah kita dapat meter per saat. Maka kita akan dapat meter saat menjadi 1 lah. Okey, baik. Bagaimana pula dengan hal laju? Okey, beza di sini ialah kadar perubahan sasaran. Beza. Untuk hal laju mesti sasaran. Untuk laju jarak. Itu je beza. Dan simbol berbezalah. Okey, untuk hal laju simbolnya masih V. Cuma kadar perubahan sasaran. Jadi sasaran per masa.
Okey. Ini adalah simbol lah. Sama juga dia simbol. Okey. Untuk fizik paling penting unit lah. Bukan simbol. Okey. Baik. Cuma unitnya sesaran kuantiti aslinya adalah masih lagi panjang. Jadi meter lah. Meter masa adalah saat. Jadi meter per saat. Sama saja. Okey. Baik. Okey. Baik, untuk pecutan ialah kadar perubahan hal laju. Bukan laju lah. Kadar perubahan hal laju. Kadar perubahan laju ni tiada definisi ya. Kadar perubahan laju ada, iaitu pecutan. Okey, jadi bila sebut kadar perubahan. Bila sebut perubahan di sini, misalnya hal laju akhir tolak hal laju awal. Kita tengok satu persatu. Hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa perubahan laju tersebut lah. Biasa kita akan buat begini ya. Untuk pecutan, A acceleration. Pecutan lah bahasa Inggeris. Okey, V tolak U. V tolak U bahagi T. Okey, baik. V hal laju akhir, U hal laju awal, T lah masalah perubahan hal laju tersebut. Dan di atas sini lah perubahan hal laju kan. Jadi perubahan laju masih lagi unitnya hal laju juga. MS negatif 1. Yang inilah simbol hal laju tadi kan. Okey, bahagi dengan masa S. Okey, sebab dia tolak jadi unitnya tidak berubah lah. Okey. Jadi yang ini kamu boleh kasih naik atas lah. Jadi MS negatif 2. Sebab itulah pecutan dia ada MS negatif 2. Bukan negatif 1. Okey, jadi pecutan ialah kadar perubahan hal laju. V tolak U per T. Inilah rumus yang paling famous. Okey, pecutan ni paling famous lah bersama dengan hal laju ni. Selalu banyak sangat kamu akan guna nanti. Jadi kalau boleh hafal lah yang ini ya. Tidak diberi dalam senarai rumus. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ini cikgu nak tunjuk simulasi lah bagaimana nak faham apa itu pecutan. Contoh, mula tak bergerak ketika dalam perlumbaan. Contoh, kita tengok sini. Okey, berikan play ni. Sorry. Okey, tengok. Perlahan laju. Daripada kosong ke 120. Ni kosong ni ke 120 laju. Maksudnya kamu berlogik kan. Okey, hal lajunya berubah dari kosong. Biasa kalau pegon ni hal lajunya kosong lah, tak bergerak. Bila sudah laju ke depan, istilah mengalami hal laju lah. Okey, hal lajunya sudah berubah dari kosong pergi 120 km per jam. Jadi maksudnya apa? Dia mengalami kereta tadi mengalami pecutan lah, iaitu perubahan hal laju bahagi masa. Bila perubahan lajunya bertambah, maka pecutan akan berlaku. Okey, bagaimana pula dengan yang ini? Okey, ketika dalam perlumbaan, okey. Okey, kita tengok sini. Okey, asalnya 120, masa penamat dia berhenti. Daripada 120 okey kepada kosong. Maksudnya hal lajunya makin berkurang. Perubahannya sudah berubah dari 120 kepada kosong dan bahagi masa. Okey. Bila begini, hal laju dia kan rumus pecutan. Okey, cikgu buat ingat rumus pecutan ialah hal laju akhir kan. A V tolak U per T kan. Okey, ni adalah hal akhir. V akhir. Hal laju akhir. Okey, U awal. Okey, akhir di sini ini. Okey, walaupun dia tak V juga. Okey, V. Okey, kamu ganti dalam rumus kamu. Kosong. U adalah ni yang awal kan. 120. Okey, contohlah bagi masa. Contoh bagi 10 ke apa. Nampak kan ni? Kosong tolak. Bila kosong tolak dapat negatif. Sebab itulah yang pecutan ni dapat nilai negatif biasanya. Tapi definisinya masih lagi sama. Iaitu kadar perubahan hal laju. Cuma nilainya sahaja negatif. Okey, baik. Kita tengok penyelesaian masalah. Ini dengar baik-baik supaya latihan cikgu bagi boleh jawablah nanti ya. Kita cuba fahamkan soalan. Okey. Contoh penyelesaian masalah melibatkan sesaran jarak laju, hal laju dan juga pecutan. Okey, Rajah 2.6 menunjukkan pergerakan Rakzi yang berlari dari A ke B. Okey, ini A pergi B. Okey, B. Kemudian berpatah balik ke C. Dia pergi sampai C. Okey, maksudnya sampai sinilah. Ni finalnya. Ni final. Ni asal.
initial lah, ataupun pertama, ataupun 1, 2, bolehlah mana-mana nak label kan. Okey. Jumlah masa yang diambil ialah 120 saat. 120 saat, 20 saat. Semua jumlah. Bila sebut jumlah maksudnya daripada awal sampailah, ataupun dari A sampai ke sini, semua masanya adalah 20 saat. Okey, baik. Tentukan jarak. Ni senang. Jarak. Macam mana nak kira jarak? Kamu tahu kan? Kamu mesti tambah semua lintasan laluannya. Jadi 100 sampai sini, dia pun sampai ke sini kan, dia patah balik lah sampai sini. Jadi tambah lagi 20. Okey, bagaimana nak kira jarak? 100, okey, ataupun AB tambah BC. Okey, 100 tambah dengan 20, maka dapat 120. Okey, senang. Okey, bagaimana pula dengan sesaran? Ini soalan trik. Cikgu, samalah. Mana sama? Mana kamu tahu sama kan? Jadi kamu kena cek dulu sama ke tidak. Okey, baik. Ini A, ini B, ini C. Dia kata sesaran. Sesaran ialah jarak paling pendek, shortcut. Ni shortcut kamu, mesti garis luruskan shortcut. Ini. Ini shortcut kamu. Ini sesaran. Okey, sesaran. Okey, jarak paling pendek kan? Tak kamu? Jadi, berapa nilainya? Kamu tahu ini sudah 100. Jadi, ini 20. Jadi, berapa bahagiannya? 100 tolak 20. Okey, jadi dapat berapa? 80. Okey, baik. Arah? Cuma bezanya jarak tadi tiada arah kan. Untuk sesaran dia ada arah. 80 meter. Ke mana? Sebab dari A pergi C kan? A pergi C. Ini adalah ke kanan. Ke kanan. A pergi C. Kalau C pergi A, ke kiri. Sekarang A pergi C, ke kanan. Tapi jaraknya ialah 80 meter. Okey. Sama ada kamu nak buat terus begini pun boleh. 100 tolak 20 terus boleh. Ataupun kamu nak guna. Sebab ni arah ke kiri. Ni cara sesaran lah boleh juga. Sesaran contohlah. Kamu ambil sesaran 100. Kamu nak tambah kan? Tambah. Cuma disebabkan 20 ni ke kiri, kamu boleh anggap dia negatif. Sama je kalau kamu nak tolak terus. Okey. Jadi dapat juga 80. Okey. Meter. Ingat unitnya sama je. Okey. Bagaimana pula dengan laju? Okey, laju senang saja. Ingat baliklah dia punya definisi. Laju apa laju? Jarak bahagi masa. Okey, jarak bahagi masa. Jarak. Okey, laju V D per T. Okey, jarak sudah ada kan ni jarak. Jadi 120 bahagilah dengan masa. Okey, sudah ada sini. 120 bahagilah dengan masanya ialah 20. Maka dapat 6 meter saat kuasa negatif 1. Okey, kalau hal laju, rumusnya lebih kurang sama. Cuma dia adalah sesaran bahagi masa. Sesaran sudah dapat 80. Jadi 80 juga bahagi dengan 20. Maka dapat 4 meter per saat. Cuma ada arah lah ke kanan. Itu beza. Hal laju ada arah, ini adalah vektor. Laju adalah skalar. Kuantiti skalar. Hal laju kuantiti vektor. Okey, baik. Seterusnya. Ni contoh. Ni pun famous juga ni yang melibatkan segitiga ni. Okey. Kalau ingat, kalau ada segitiganya, confirm guna teorem Pythagoras ni. Okey, mutu bergerak dari O ke B melalui lintasan OAB. Okey, O nak pergi B ya, sini. Okey. Melalui lintasan OAB dari sinilah. Okey, dia pergi. Begitu Okey, seperti yang tunjukkan pelajar 2.7. Masa yang diambil adalah 15 saat. Okey, masa ni diambil 15 saat. Okey, tentukan jarak. Senang. Jarak jumlah lintasan 5 tambah dengan 12. Okey, dapatlah 17. Okey, baik. Sesaran. Disebabkan sesaran adalah shortcut. Awal dengan akhir mesti garis lurus. Jadi, kamu kena buat garisan lah. Sini, kena lalu sini. Okey, A nak pergi C kan. Okey, ini jarak paling pendeknya. Kamu buat garisan, garis lurus. Ataupun dalam segitiga ini kita panggil dia hypotenuse. Sebabkan di sini sudah bagi nilai, jadi tak perlu kira lah. Jadi, terus jawapannya ialah 13 meter. Kalau tidak dibagi, kamu boleh kira lah menggunakan teorem Pythagoras. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Lepas tu punca kuasakan. Inilah contoh. Tapi kenapa dia kira lagi kan sudah dibaginya 13 meter. Okey, kalau sudah dibagi, guna teruslah jawapannya. Kalau tidak dibagi, kena kira menggunakan teorem Pythagoras. Okey, baik.
Laju mutu. Laju macam biasa, ingat balik rumus kita, jarak bahagi dengan masa. Jarak sudah ada 17. Jadi 17 bahagi dengan masa 15. Okey, jadi dapatlah jawapannya 1.13. Ingat unit tulis meter per saat. Hal laju pun sama, cuma kita guna adalah sesaran. Sesaran bahagi masa. Jadi sesaran kita adalah 13. Jadi gunalah 13 bahagi 15. Okey. Cuma kena ada arah. Pada arah O pergi B. Boleh juga sebab sini dia tidak bagi apa-apa arah kan, utara, selatan ke apa. Jadi kita boleh anggap saja O, A pergi ke C. Begitu pun boleh. Itu pun menunjukkan arah juga tu. Okey. Baik, yang terakhir. Okey, kita akan tengok pecutan. Okey. Tengok contohnya, selepas mendarat di landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan supaya hal lajunya berkurang. Ingat, bila berlakunya perubahan hal laju, mesti ada pecutan ataupun pecutan lah. Okey. Hal lajunya berkurang. Berkurang daripada 75. Bila sebut ni yang pertama kan, ini awal lah. Ataupun initial. Awal, biasa simbol terletak U. Okey, kepada 5. Ni akhir. Akhir biasa kita letak V simbolnya. Dalam masa 20 saat. Okey, B. Jadi berapakah pecutan? Okey, tulislah rumusnya. A sama dengan V tolak U per T. Maka gantilah jawapan. Okey, 75 ni akhir kan? 5. Okey. Awalnya 75. Okey. Dalam pengiraan tak perlu letak unit dahulu, tak pada masalah akhir baru letak unit. Okey, masanya ni. Okey, ambil kalkulator, hati-hati bila nak tekan kalkulator, buat kurungan lah untuk atas dengan bawah ataupun kira asing-asing. Tekan jawapan, dapatlah jawapan kamu dan unit akhir ingat. Meter per saat kuasa negatif 2. Jadi berapa jawapannya ni? Okey. Dapat negatif 3.5. Okey, baik. Kenapa negatif? Sebab ini pecutannya, hal lajunya berkurang. Kalau kamu tak tahu sekalipun negatif, tengoklah pengiraan kamu. Kecil tolak besar kan. Jadi dapat negatif. Di sini bermaksud mengalaminya pecutan lah. Okey, kalau kamu tak mahu guna perkataannya pecutan, maksudnya mengalami pecutan yang berkurang. Begitulah ampliannya. Di sini menunjukkan nilai itu berkurang. Pecutan berkurang. Okey, baik. Jadi untuk hari ini cikgu harap boleh jawab 2 soalan saja. Latihan formatif dalam buku teks digital tu ada. Kalau tak tahu boleh tengok di sini. Nombor 1, minta kamu kira jarak dengan sesaran, laju dengan hal laju. Yang kedua, kamu diminta untuk mengira pecutan. Jadi cikgu harap boleh jawab, boleh buat dan hantar dengan cikgu secepat yang mungkin untuk disemak. Kalau salah, cikgu akan betulkan. Sekian, terima kasih.